Assalamualaikum, bersama saya Amira Malik di Buletin Utama hari ini. Pedofilia merupakan penyakit mental yang boleh menjadi jenayah di dalam kalangan masyarakat sekiranya tidak dibendung dari awal. Pedofilia ini merupakan penyakit yang dihidapi oleh individu yang mempunyai minat seks terhadap kanak-kanak yang berumur 13 tahun ke bawah. Penyakit ini juga masih lagi berleluasa di negara Malaysia dan juga di kebanyakan negara. Terdapat beberapa kesan terhadap mangsa si pelaku pedofilia ini. Antaranya, mangsa iaitu kanak-kanak sudah tentu terganggu perkembangannya dari pelbagai segi, terutama emosi. Mangsa juga sudah tentu akan mengalami kesihatan mental dan juga emosi yang tidak stabil. Mereka juga akan kekal berasa takut walau di mana-mana pun ia berada. Setelah meningkat dewasa, pengalaman ngeri itu akan menjadi sebuah kemarahan dan dendam terhadap pelaku tersebut. Mangsa juga akan mengalami trauma seumur hidup, namun terdapat sesetengah kanak-kanak ketagih dan suka apabila dipengaruhi individu terbabit. Seterusnya, mangsa yang mengalami trauma ini sudah tentu akan berdepan dengan masalah pergaulan di sekolah maupun di tempat bekerja kelak. Mangsa juga akan berdepan dengan masalah ketika ingin berkahwin susulan trauma yang dihadapi sejak kecil lagi. Hal ini kerana mereka telah hilang kepercayaan terhadap seseorang maupun di dalam kehidupan mereka. Pada tahun 2021, pelaku pedofilia iaitu Aladin Lanim yang telah disabitkan kesalahan di Mahkamah Session pada 17 Ogos 2021 yang lalu. Dia dituduh di Mahkamah Session Kuching dan telah mengaku bersalah atas 18 pertuduhan jenayah seks. Pihak polis berkata, kes Aladin ini bukanlah kes tunggal berkaitan dengan jenayah seksual kanak-kanak di negeri tersebut. Sejak Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017, Akta 792 yang telah dikuatkuasakan, sebanyak 260 kes yang telah disiasat mengikut akta tersebut. Aladin Lanim juga telah didakwa memaksa kanak-kanak menonton video pornografi selepas membenarkan mereka bermain permainan video di telefon bimbitnya. Di Kuala Terengganu pula, seorang pelaku pedofilia telah dijatuhi hukuman 16 tahun penjara dan sebanyak 19 kali sebatan oleh Mahkamah Session Kuala Terengganu selepas mengaku bersalah terhadap serangan seksual kepada 12 orang kanak-kanak perempuan yang berusia 6 hingga 11 tahun. Lelaki itu didakwa mengikut Seksyen 14A, Seksyen 14B, Seksyen 14D dan Seksyen 5 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017, Seksyen 354 Kanun Keseksaan dan Seksyen 377E Kanun Keseksaan. Dia juga didakwa melakukan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak berkenaan termasuk melakukan seks oral. Hukuman ini dijatuhkan dengan mengambil kira kepentingan awam, apatah lagi kesalahan ini telah membabitkan kanak-kanak yang kita sedia maklum tidak mampu mempertahankan diri. Berdasarkan statistik, gangguan seksual fizikal terhadap kanak-kanak sepanjang tahun 2020 adalah sebanyak 993 kes iaitu meningkat berbanding 732 kes pada tahun 2019 dan 591 kes pada tahun 2018. Dan kes ini juga telah membabitkan tangkapan pornografi kanak-kanak sepanjang tahun yang lalu. Jadi, bagi mengelakkan perkara sebegini berlaku, ibu bapa, penjaga maupun masyarakat jangan sesekali memuat naik gambar anak-anak, lokasi sekolah anak maupun kawasan keberadaan anak-anak di laman sosial. Begitu juga, ibu bapa perlu mengajar anak-anak ilmu tentang sentuhan yang selamat dan sentuhan yang tidak selamat supaya anak-anak lebih peka dan tidak menjadi mangsa. Ibu bapa juga perlu memakaikan atau mengajar anak-anak untuk berpakaian sopan agar tidak menjolok mata individu tersebut. Dan akhir sekali, ibu bapa jangan sesekali membiarkan anak-anak berseorangan tanpa pengawasan individu dewasa yang boleh dipercayai. 9 tahun. Saya nak cerita ni pun saya macam agak menggigil juga sebab peristiwa tu sudah lama, 12 tahun lalu. Saya mula cabut tu
saya dicabut oleh seorang lelaki dewasa. Dia macam seorang rakan kepada ibu lah, dan mereka memang ada hubungan rapat. Bila lelaki tu mula cabut, saya rasa berat. Saya rasa macam saya tak tahu nak apa. Bila saya cerita ke ibu, ibu memang tak percayalah. Saya hanya cerita dengan cikgu je. Dan lelaki, bila ibu keluar bekerja, lelaki tu memang tinggal berdua. Saya memang tinggal berdua je dengan dia. Dan di situ juga dia memang kesempatan dekat atas saya lah. Dan ibu, jadi saya cerita ibu memang tak percaya lah. Saya hanya cerita dengan cikgu. Dan mereka, ibu dan lelaki ni memang berkahwin. Memang walaupun masa dia berkahwin tu, saya tinggal sama, dan lelaki tu pun berkesempatan ke atas saya. Pas tahun lebih kurang macam itulah, saya tak ingat. Saya cerita dengan ibu sebab saya selalu sakit perut, dan ibu mula tersedar dan terus bawa saya ke hospital untuk menerima rawatan. Bila doktor beritahu kali itu dengan ibu terus peluk saya, tercium saya, memang menangislah waktu itu. Dan saya sebab sehingga sekarang, peristiwa itu walaupun 13 tahun, tapi saya masih ingat dan trauma tinggi. Kalau ada lelaki dekat dengan saya rasa trauma. Lakaran foto feed ini dibuat dengan bantuan mangsa. Suspek dipercayai berusia 26 tahun, berketinggian 168 cm, berambut pendek, berbadan kurus dan berkulit hitam. Satu laporan polis dibuat oleh ibu kepada kanak-kanak lelaki berusia 8 dan 9 tahun itu. Mengikut laporan, pada hari kejadian itu, mangsa pulang ke rumah sambil menangis sebelum menceritakan peristiwa itu kepada ibu mereka. Kejadian berlaku ketika mereka sedang menjual kuih di Pangsapuri berkenaan. Seorang lelaki pedofilia dijatuhi hukuman penjara 16 tahun dan 19 sebatan oleh Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu hari ini selepas mengaku salah melakukan serangan seksual terhadap 12 kanak-kanak perempuan berusia antara 6 hingga 11 tahun. Hakim Wan Azimah Yaakob membuat keputusan itu selepas tertuduh Muhammad Amir Muhammad Lai, 21 dari Marang, mengaku salah terhadap 16 pertuduhan terbabit. Lelaki itu didakwa mengikut Seksyen 14A, Seksyen 14B, Seksyen 14D dan Seksyen 5 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, Seksyen 354 Kanun Keseksaan dan Seksyen 377E Kanun Keseksaan. Terdahulu, Wan Azimah dan penghakimannya berharap hukuman yang dijatuhkan itu memberi keinsafan dan pengajaran kepada tertuduh dan masyarakat untuk tidak melakukan jenayah yang sama. Bagi mengesan beberapa individu untuk mendapatkan maklumat secara terperinci berhubung kegiatan hakel. Bagaimanapun, banyak perkara yang tidak dapat didedahkan kerana kes berkenaan membabitkan kanak-kanak bawah umur. Datuk Amar juga memberitahu belum ada waris dan mangsa yang tampil untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan. Hakel dilaporkan melakukan serangan seksual terhadap 200 kanak-kanak termasuk 23 di Malaysia sejak tahun 2006 hingga 2014. Sekian, itu sahaja berita daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.